TM ni. Berita ni. Depan. Depan. Nama masyarakat yang Tak payah. Saya sebut, saya pun tak baca lah kot. Tak baca lah. Sebut. Okey semua. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terima kasih semua rakan-rakan media yang dapat membuat liputan pada sambutan Hari Ozon Sedunia Peringkat Kebangsaan pada kali ini. Sebagaimana yang telah saya maklum dalam ucapan tadi bahawa Malaysia, kita telah pun meratifikasi Konvensyen Vienna bagi pelindungan lapisan ozon dan protokol Montreal ni mengenai bahan pemusnah lapisan ozon pada 29 Ogos 1989 lagi. Jadi Malaysia antara 20 negara 20 negara yang meratifikasi dan kita yakin usaha-usaha yang telah dibuat di peringkat kementerian dan sokongan daripada pelbagai agensi, kita sebenarnya telah mencapai satu pencapaian yang sangat membanggakan. Kalau kita lihat dalam ucapan saya tadi bahawa kita telah sampai lebih daripada apa yang kita target di peringkat awal dan kita berusaha ke arah memastikan bahawa komitmen negara dapat kita tunaikan dan Malaysia menjadi antara negara yang membuktikan ratifikasi kita benar-benar berjaya. Dengan sehubungan dengan itu, setiap tahun kita mengadakan sambutan Hari Ozon Sedunia ni ialah Hari Ozon Peringkat Kebangsaan ialah tujuannya untuk menimbulkan kesedaran bersama. Dan hari ini kita tengok daripada industri tempatan untuk hadir bersama dan ini kesedaran kita rasa dah lebih baik dan mereka juga turut menyumbang ke arah bersama-sama dengan pihak kementerian bagi menjayakan usaha murni ini. Saya fikir itu di antara mukadimah saya yang lain-lain sebagaimana yang saya sebut dalam ucapan tadi. Ya, kita buka pada soalan kalau ada yang lain. Yang ini dulu. You ada dapat ni kan? Satu kopi kenyataan media. Okey, kalau boleh kita fokus. Okey. Sebahagian besar daripada bahan-bahan pemusnah lapisan ozon ni adalah bahan-bahan daripada penyaman udara. Sebab tu kita ada Daikin, Panasonic semua ni. Dan kita ada kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, Persijilan Juruteknik Servis Penyaman Udara dengan College Vocational. Ya, secara tak langsung kita memberi sumbangan besar lah kepada menggantikan bahan pemusnah ozon. Ya, kalau ozon ni macam yang berhormat sebut tentang Al-Quran tadi, bila dia berlubang lapisan ozon di ini, cahaya matahari akan terus sampai ke bumi dan antaranya ialah penyebab penyakit dan pemakai penyakit kanser dan sebagainya. Ya, jadi kita mesti kekalkan lapisan ozon tu. Caranya ialah kurangkan pelepasan bahan-bahan pemusnah ozon. So, hari ini cerita tentang bagaimana kerajaan Malaysia berusaha untuk mengurangkan pemusnah lapisan ozon. Itu ceritanya hari ini. Okey. Cerita bagi dulu cerita ni. Jadi saya fikir dari segi usaha yang kita buat, setiap kebetulan sambutan antara peringkat dunia 16 September. 16 September ni ialah sambutan Hari Malaysia setiap tahun. Dan saya pun telah bincang bahawa insyaAllah pada masa akan datang kita juga ingin menyelitkan elemen pemeliharaan ozon kita, lapis ozon ni dalam sempena sambutan Hari Malaysia. At least kita komitmen kerajaan sempena Hari Malaysia, kita boleh nilai, kita boleh sempena kebetulan 16 September Hari Malaysia, 16 September juga ialah sambutan Hari Ozon Sedunia. Jadi saya fikir cuma tahun ni oleh kerana kita bertemu dengan tu, biasanya kita buat kemudian lah. Sebab kita nak spesifik khusus supaya pemerhatian lebih fokus. Itu saja. Antara perkara yang boleh dibuat oleh orang ramai ialah pastikan kita servis aircon kita. Kalaulah kita sebaik-baiknya tukar kepada aircon yang lebih moden lah, yang tak gunakan bahan-bahan pemusnah ozon ni. Tetapi kalau misalnya kata kita gunakan aircon yang lama, kita selalu servis. Makin kita servis, sebab tu ada tu air conditioning
cleaning services tu, kita akan mengurangkan pelepasan bahan-bahan pemusnah ozon. Ada cadangan pada masa depan teknisian-teknisian yang menjalankan penyelamatan diwajibkan mesti mendapat pelatihan daripada pusat-pusat yang ditausiahkan oleh Memang itu pun yang dibuat memang. Sekarang memang macam Memang tu. kena. Kita masalahnya aircon lama, aircon baru ni tak ada masalah. Dari segi yang sedang berjalan pun begitu. Mereka yang diberi proses latihan kita, mereka mesti dapatkan khidmat. Aircon, refrigerator kat rumah peti sejuk. Sebab tu peti sejuk sekarang ni kita kena pakai yang ada bintang tu. 3 bintang, 4 bintang. Kalau yang tak ada bintang tu maknanya menggunakan lagi bahan-bahan pemusnah ozon. Jadi orang tanya apa nak buat kan? Kalau lah peti sejuk kita peti lama, bila lama tu dia punya penggunaan tenaga tinggi, pada masa yang sama menghasilkan banyak lepasan gas-gas bahan-bahan pemusnah ozon. Jadi kita gunakanlah. Mungkin sampai masanya untuk tukar peti sejuk yang baru. Contohnya. Dari segi peratusan, berapa banyak yang masih menggunakan Kita tak ada peratusan apa. Kita tak tahu peratusan. Tapi kita tahu kat rumah orang ada 3 star, 4 star. Beli yang ada star yang tinggi lah. dari segi sekarang masyarakat untuk menggunakan Inilah tujuan kita buat majlis ni. Hari ni. Boleh kata rendah ke atau tidak aware about it? Boleh cakap tahap kesedaran masyarakat masih rendah ke macam mana dalam segi penggunaan bahan? Ya, sebahagian besar daripada kita lebih kepada bahan-bahan ataupun peralatan elektrik yang cekap. Jadi biasanya dalam kecekapan elektrik tu memang dah ada komponen penggunaan bahan-bahan yang lebih besar dalam lepas tu kita kena cari yang 3 ataupun 4 star kepada aircon kita, kepada peti sejuk kita terutamanya lah dalam konteks ini. Dari segi bahan yang digunakan dalam itu, kita memang kerajaan kontrol. Bermakna bahan-bahan tu memang bahan yang memenuhi piawaian komitmen kita pada Montreal Protocol. Sebab kita dari segi polisi, kita memang tukar. Jadi oleh kerana itu, cuma macam saya sebut tadi, kita menggalakkan kalau sekiranya yang lama-lama ni yang dapat ditukar, ialah biasanya kalau kita beri mesti piawaian yang penuh lah. Jadi itu kerajaan polisi kita dah tetapkan begitu. Ya, okey. Okey. Kita lain. Ni banjir. Banjir, keselan jangkaan banjir, apa mitigasi awal pasal? Saya dah arahkan semua agensi, khususnya Jabatan Pengairan Saliran, untuk memastikan bahawa semua fasiliti kita dapat dibuat pemantauan, pemulihan dan sebagainya. Bahkan 2 hari lepas saya turun di Terengganu, tengok pintu air kita, pam dan sebagainya, dan minggu depan saya akan turun untuk di Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur sebagainya dan di Selangor, untuk kita pantau semua aset-aset kita dapat operasi dengan sebaik mungkin lah. Ya. Besok sambutan Hari Air Sedunia yang akan Hari Sungai Sedunia dia akan di Kedah besok. Juga kita akan bangkitkan isu penyelenggaraan dan memastikan semua aset-aset kita dapat berjalan dengan sebaik mungkin lah. Ini sebenarnya tiap-tiap tahun kita buat. Ya, tiap-tiap tahun sebelum berlaku banjir. Cuma kita ada kes contohnya bila banjir tu melebihi hak biasa, TMB terpaksa shutdown dia punya bekalan elektrik. Jadi kita terpaksa cari alternatif kedua sebab pam kita menggunakan sumber elektrik. Jadi bila TMB tutup, kita terpaksa gunakan yang mobile lah. Dan itu yang kita gunakan baru ni waktu banjir di Selangor dan sebagainya. Dan mobile kita pun kita sentiasa pantau supaya dia dapat operasi dengan sebaik mungkin. Ada senarai hotspot banjir yang telah dikeluarkan. Ya. Seluruh negara, kawasan tu kawasan hotspot kita keluar. Kita keluar awal supaya semua orang alert lah dengan kawasan tersebut. Dan selain pada itu, kita juga buat pemasangan pada siren kita. Siren kita pasang dan kita ada sebahagian tu tengah dipasang, sebahagian dah siap pun. Bila parah air sampai tahap yang bahaya, siren akan berbunyi. Sebab kadang-kadang kita tak tahu jangka bila waktu air besar ataupun air meningkat sampai parah bahaya. Jadi kita pasang siren kawasan public supaya mereka semua alert dan bila berlaku amaran tu mereka boleh bersiap untuk buat pemindahan.
Dan saya tengok semua agensi bawah NADMA juga telah pun ambil inisiatif. KPKT termasuklah berbagai kementerian terlibat, masing-masing telah pun berusaha ke arah membuat persiapan awal lah. Dan kita doakan mudah-mudahan tahun ini tidak banjir teruklah negara kita. Di samping kita berusaha. Baik. So, siren tu pemasaran baru atau pergantian? Sebahagian baru, sebahagian lagi yang sedia ada, kita upgrade dan sebagainya. Seluruh negara. Yang bermakna siren tu di sungai ya, bukannya di sistem saliran dalaman. Jadi yang banjir kilat ni tak ada siren, memang tak ada siren. Ini hanya sungai-sungai yang besar. Sungai, bila air sungai, parah air sungai tu naik, sampai tahap lebih bahaya, maka siren bunyi. Tuan dari Senayan. Tuan dari Senayan. Ya, soalan. Sungai Rambai yang diikhlaskan semua pada tahap 5 selama 2 tahun tersebut. Dalam tempoh sekarang, penjelasan telah diberikan dalam tempoh 2 tahun Sungai Rambai. Jadi apa tindakan menteri untuk memastikan Sungai Rambai ini bebas daripada pencemaran tak guna dan juga punca-punca pencemaran daripada kilat-kilat daripada kandang-kandang haram babi. Ya. Jadi pihak kasar sendiri bagaimana untuk menangani masalah Sungai Rambai? Saya telah terima laporan yang detail daripada pihak Jabatan Alam Sekitar terhadap keadaan Sungai Rambai, dan kita telah pun memberi notis kepada agensi terlibatlah, khususnya veterina yang mengeluarkan lesen pada penternakan babi kawasan tersebut, supaya dia memantau, sebab pemberi lesen bertanggungjawab kepada peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan. Dan kita juga minta pihak kerajaan negeri turut sama berusaha supaya kawasan itu dapat dipatuhi, sumber air dapat dijaga dan sebagainya. Bagi pihak kementerian, olehkan lesen itu dikeluar oleh pihak veterina, mereka bertanggungjawab memantau lah. Dan Alhamdulillah saya pun dah maklum pada timbalan menteri berkenaan, supaya dan laporan kita pun kita hantar pada kerajaan negeri supaya mereka juga bertindak. Jadi kita nak kategori 5 dapat kita reducekan, dapat kita turunkan supaya at least sungai tu ada kehidupan. Untuk masa ni Sungai Rambai ni kosong, oksigen terlarut dia tak ada. Tak ada sebarang kehidupan. Mana pencemaran pada tahap kritikal. Sebab tu laporan yang telah dibuat oleh JAS, dan saya pun telah pun meneliti laporan tersebut, dan insyaAllah tindakan semua pihak lah, kerajaan negeri, veterina, jabatan dan kementerian, untuk memantau dan kita berusaha ke arah melestarikan sungai tersebut insyaAllah. Dia ada 2-3 perkara. Yang pertama sekali tentang kawalan sumber. Sumber air buat kerajaan negeri, satu. Yang keduanya tentang peternakan. Saya ingat peternakan tu melebihi jumlahnya. Ada yang ada lesen, ada yang tak ada lesen. Dan saya rasa ini kena pihak-pihak berkenaan harus melihat ke tersebut. Dan kita bila penguatkuasaan dapat kita buat dan pemantauan telah kita buat, kita harap sekarang ni sisi akan ambil tindakan lah. Memandangkan keadaan alam cuaca sekarang ini, ada tak peruntukan untuk bajet tahun ini ditambahkan? Ya, pihak kerajaan telah ambil tindakan yang agak segera. Perdana Menteri telah umumkan sebanyak 15 bilion peruntukan off budget khusus bagi menyelesaikan isu banjir seluruh negara. Ini peruntukan yang besar lah, satu jumlah besar, dan memastikan supaya kawasan-kawasan hotspot banjir yang biasa ni dapat kita atasi. Pihak kementerian sekarang sedang melaksanakan projek tersebut lah. Memastikan supaya keputusan pihak kerajaan di samping peruntukan bawah rancangan Malaysia ke-12 tu dapat kita laksanakan. Ini satu keputusan besar pihak kerajaan dengan dana yang besar supaya kita dapat penyelesaian secara menyeluruh isu banjir ni. InsyaAllah kalau tengok perancangan dalam 2-3 tahun ke depan ni, kita dah ada agenda besar lah. Termasuklah meningkatkan ban daripada 500 ARI kepada 100 ARI, daripada 100 ke 200 ARI dan sebagainya. Pada 100 ke 200. Daripada 100 ARI, setengah tempat kepada 200 ARI. Maknanya kita dah ambil itulah inisiatif usaha tu, dan kita harapkan kita jangka pada hujung tahun ni gerak kerja boleh bermula. Selewat-lewatnya awal tahun depan kita dah keluar SST untuk melaksanakan kerja tersebut. Baik. Soalan tu. Habis soalan tu, masuk soalan politik pula. Sekretariat. Pada retreat terbaru ni di PAS retreat di Tantowi, ada bincang pasal penakar kerjasama dengan BN. Adakah perkara itu sudah diamalkan? Kita tidak ada keputusan begitu. Retreat baru ni kita putus bahawa PAS kekal dalam Perikatan Nasional. Tapi kita bersifat anjal. Anjal tu maksudnya kita kena pasti lebih kurang 25 kursi parlimen yang
Kalau BN bertemu dengan PN, dua-dua akan rugi. Yang menang jadi abu, kalah jadi arang. Ya, jadi kita mendapat bahawa kursi-kursi kritikal begini, kita sedia untuk duduk bincang. Dan saya dapat maklumat mereka juga positif. Tapi belum ada pertemuan lah. Belum ada perbincangan. Satu lagi ya, sekiranya tiga perkara di apa dimana oleh Menteri, sekiranya PRU dah akan tahun ini cabutlah pendapat banding. Dan yang kedua, ada 6 negeri yang tidak mahu membuatkan betul. Ini ada perlu sikit. Ya, itu dah diisytihar. Paslah isytihar 3 negeri yang kita kuasai, Kelantan, Terengganu, Kedah, tidak akan bubar sekira tahun ini. Kemudian dia diikuti oleh Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Bermakna 6 negeri tidak akan turut bubar Dewan Undangan Negeri. Kalau Kerajaan Persekutuan bubar, Perhenti bubar bermakna di peringkat Parlimen saja. Kemudian kita kena sedar ada Johor, Melaka dah siap pilihan negeri. Sabah, Sarawak dah siap. Maknanya hanya tinggal 3 negeri saja lagi. Iaitu Perak, Pahang dengan Perlis. Kalau Persekutuan bubar, bermakna negeri akan ada pilihan raya hanya 3 negeri. Jadi tidak melibatkan negeri-negeri lain lah. Jadi yang besar lagi sebenarnya, kita minta lindung lah. Kalau takdirkan berlaku banjir, anggota polis kita nak kawal banjir lagi, nak jaga peti undi lagi, nak jaga keselamatan negara lagi. Dan Akta Pilihan Raya mewajibkan anggota polis mesti escort setiap peti undi. Jadi bayangkan setiap peti undi tu mesti ada polis yang escort. Tu akta. Tak boleh guna rela, tak boleh guna agensi lain. Kecuali kita pindah akta. Jadi oleh kerana itu kita melihat kalau kerajaan nak bubar, kalau kabinet nak buat keputusan, Perdana Menteri nak buat keputusan, Perdana Menteri sebenarnya mengambil kira semua faktor-faktor ni lah. Dan dalam perbincangan dia ambil kira. Jadi apapun kita serah pada Perdana Menteri untuk mengisytihar bila waktu sesuai. Okey? Saya tak nampak lagi dalam Pinang. Wallahu alam. Okey, terima kasih banyak. Apa cerita hari ni Utamakan ozon lah, lapisan ozon. Lapisan politik ni tak habis-habis. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Ke depan lah.